morning kelas. Okey, hari ni kita akan bincang soalan kertas 1 negeri Kelantan. Okey, pertama sekali kita akan tengok bagaimana kita nak reset kalkulator. Okey, langkah pertama. Okey, di sini kita tengok tekan shift. Okey. Tekan shift. Ini tekan shift. Kemudian tekan mod. Tekan mod di sini. Kemudian tekan 3. Tekan butang 3. Kemudian tekan tanda sama dengan 2 kali. Tanda sama dengan 2 kali. Okey, kita akan dapat macam ni. Okey, dah kita reset. Okay, kita tengok nombor 1. Soalan nombor 1. M dibundakan bentuk kepada 3 angka bererti. Okey, ia dibundakan kepada 3 angka bererti. 3AB lah. Menjadi 5.41. Antara berikut yang manakah adalah nilai M yang mungkin. Okey, jadi kita nak tahu, kita kena terak satu demi satu. Okey, jadi bagaimana kita ambil yang di bawah 5.4085. Okey, ini adalah angka yang ketiga. Jadi kita bundakan yang keempat ini 8 lebih besar pada 5. Kita kena tambah 1 dari sini. Jadi dapat 5.41 yang D ni. Jadi jawapannya D lah. Okey. Seterusnya nombor 2. Okey, nombor 2, ungkapkan 301 bahagi dengan 25,000 dalam bentuk piawai. Okey, yang ni boleh tekan kalkulator direct. Okey, kita tekan 301, tekan bahagi, tekan 25000, tekan sama dengan, kita akan dapat 0.01204. Jadi yang ni dalam bentuk nombor perpuluhan, dalam bentuk nombor perpuluhan, kita ubah kepada bentuk piawai, kita alihkan titik 1, 2. Okey, jadi kita akan dapat 1.204 darab 10 kuasa negatif 2. Kita alihkan titik ke sebelah kanan ataupun ke belakang, mesti ada tanda negatif 2. Okey, ataupun kita ingat yang ni, tengok nilainya 0.0 kecil daripada 1, bermaksud kena letak tanda negatif kuasa dia. Nombor 3 pula diberi bahawa 59020000 sama dengan P darab 10 kuasa Q, di mana P darab 10 kuasa Q ialah nombor dalam bentuk piawai. Jadi nyatakan nilai P dan Q. Okey, nombor ini kita tukar kepada bentuk piawai. Asalnya titik perpuluhan berada di sini. Kita alihkan titik ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebanyak 7 kali. Jadi titik akan muncul di sini. Kita akan dapat 5.902. Kosong di belakang ni kita buang, darab 10 kuasa. Okey, nilai ni lebih daripada 1, bermaksud mesti positif kuasa dia. Berapa kali kita alih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermaksud positif 7. Jadi kata di sini P adalah, okey, ini nilai P dia. Q kuasa dia berapa sini? Ini adalah nilai bagi Q. Maksud P adalah 5.902. Okey, sama belaka. Q adalah 7. 7, okey, yang ni. Jadi ni jawapan dia. Okey, nombor 4 pula, jisim sehelai kertas ialah 0.004986 kg jika satu ring mengandung 500 helai kertas A4. Berapakah berat dalam gram 1 rim kertas A4 dalam bentuk piawai? Okey, 1 rim 500 helai. Bermaksud 1 rim berapa berat dia? Kita kena darab. Kita kena darab 0.0049896 darab dengan 500 helai. Kita akan dapat berat untuk 1 rim. Okey. Tekan kalkulator, kita akan dapat beratnya adalah 2.4948 kilogram. Okey, kalau 100 ring, kita kena darab dengan 100. 2.4948 kilogram untuk 1 ring. Darab dengan 100 ring, kita akan dapat
249,48 kilogram. Tukar pada bentuk piawai, alihkan titik ke kiri. Kita akan dapat 2.4948 darab. Okey, nilai ni lebih besar daripada 1. Bermaksud kuasanya mesti positif. Ataupun alih titik ke kiri, kuasanya mesti positif. Jadi 1, 2 sebanyak 2 kali. Kuasa 2. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, ini adalah nombor dalam asas 8. Jadi dia bagi jawapan, bermaksud dia suruh kita tukar pada dalam bentuk cerakinan. Okey, jadi kita letak dahulu digit dia adalah 6, 0, 5, 0, 4, 02. Kemudian kita letak nilai digitnya di bawah ni bermula dengan 800 sebab asas 8 kan. 801, 802, 803, 804, 805, 806. Okey, ini biasanya kita buat dalam bentuk jadual. Masa kita buat latihan dulu, kita buat dalam bentuk jadual macam tu. Jadi cerakinannya adalah ambil yang ni 6 darab 8 kuasa 6 tambah dengan 0 darab kuasa 5, 8 kuasa 5 dan seterusnya. Okey, ini adalah bentuk cerakinan. Kalau kita tengok di sini, dia hanya ambil cerakinan yang mana ada nilai bagi digit tersebut. Yang 0 darab ni, 0.801 dia buang. Jadi kita boleh buang yang ni. Yang tinggal adalah 6 darab 806. Okay, antara dua ni. Dan 5 darab 804. 0 darab 803 dia buang. Terus kepada 4 darab 802. Dan last sekali 2 darab 8 0. Okey, yang ni jawapan dia. Soalan nombor 6. Nombor dalam asas 2 ni kita perlu tukar dahulu kepada asas 10. Dua nombor ni tukar pada asas 10. Okey, kita tekan kalkulator. Bagaimana? Kita tekan mod 2 kali. Kita tekan mod 2 kali. Tekan button 3 sekali. Okey, akan keluar nombor dalam asas 10. Jadi kita tekan bin untuk binary. Okey, ganti masuk nilai dia. Jadi 1100 asas 2 ini sama dengan 12 asas 10. 1001 asas 2 sama dengan 17 asas 10. Bermaksud nilai X tu di antara 12, 10. Di sini X 10 dan 17, 10. Berapa di sini? Sama ada 13, 14, 15, 16. Jadi yang ada adalah 15. Jadi jawapannya adalah 15. Okey. Jadi untuk soalan ni, kita kena tukar dahulu. Tukarkan semua nombor kepada asas 10. Itu cara dia bagi soalan ini. Soalan nombor 7.
Dalam darjah 1 ABCDF ialah sebuah heksagon sekata. Heksagon sekata ini adalah poligon 6 sisi yang sama panjang. AFG dan BDH ialah garis lurus. Jadi langkah pertama, okey, dia suruh cari nilai X kan. Find the value of X. Ini nilai X dia. Okey, X ini berada dalam poligon 1, 2, 3, 4 sisi. Okey, kita cari dahulu sudut bagi yang ni dalam poligon tak sekata tu. Yang ni dulu. Bagaimana nak cari ni? Kita mesti cari sudut pedalaman bagi heksagon sekata dulu. Jadi sudut pedalaman bagi heksagon sekata ini adalah yang ni lah. Kena guna rumus N tolak 2 darab 180 bahagi dengan N bermaksud 6 tolak 2 darab 180 bahagi dengan 6. Sudut pedalaman bagi poligon sekata, heksagon sekata itu, kita akan dapat 120. Bermaksud di sini adalah 120. Sini pun 120. Sini 120. Sini 120. Kemudian segitiga BCD ini adalah segitiga sama kaki. Bermaksud sudut pada kakinya adalah sama. Jadi kita kena cari ni. Hasil tambah ketiga-tiga sudut ini mestilah dapat 180. Jadi setiap sudut ini adalah 180 tolak yang kita dah dapat 120 tadi bahagi 2. Jadi kita akan dapat 30. Bermaksud di sini adalah 30. Jadi sudut bersebelahan dengan dia, kita dah tahu kalau semua ini adalah 120. Tolak yang sebahagian dalam segitiga sama kaki iaitu 30. Kita akan dapat sudutnya adalah 90 darjah. Bermaksud sudut pedalaman bagi poligon tak sekata ini adalah 90 darjah. Jadi untuk sebuah poligon tak sekata bentuknya macam ni, kita lukis baru. Kita dah tahu di sini 90. Di sini pun kita dah tahu 120. Di sini pun kita dah tahu 90 darjah juga. Jadi X ini kita tak tahu. Okey, kena ingat poligon yang mempunyai 4 sisi, sudut pedalamannya jumlahnya adalah 360. Jadi X sama dengan 360 tolak 90, yang ni tolak 120, yang ni tolak dengan 90. Satu lagi yang ni kita akan dapat 60 darjah. Itu adalah nilai X 60 darjah. Jadi jawapannya adalah A. Jadi untuk soalan ini, apa yang penting adalah ini rumus untuk mencari sudut pedalaman poligon sekata. Okey, saya tulis di sini lah. Okey, ini rumus ataupun formula untuk mencari salah satu sudut pedalaman bagi poligon sekata. Ini rumus dia, kena ingat. Dan satu lagi, kita kena ingat konsep segitiga kaki sama. Sudut di sini adalah sama. Sudutnya adalah sama. Seterusnya nombor 8. Darjah 2 menunjukkan sebuah bulatan JKL dengan pusat O. MLN ialah tangen kepada bulatan pada titik L. Cari nilai Y. Okey, cari nilai Y. Mana Y? Okey, Y di sini. Okey, langkah pertama kita kena ingat rumus sudut dalam temberin selang seli. Okey, kalau ada satu bulatan ada garis tangen macam tu. Tak nampak. Okey, kalau ada sebuah segitiga kitaran di mana ketiga-tiga hujung segitiga, bucu segitiga tu menyentuh pada liritan bulatan dan satunya menyentuh pada tangen. Okey, sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Kalau dia X darjah, sini akan dapat
X darjah. Kalau sini Y darjah, sini akan sama seperti Y darjah. Jadi kalau kita tengok di sini, sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Okey, berapa darjah sudut sini? Okey, sudut di sini adalah sudut mana bagi sudut 124 darjah. Bermaksud sudut mana ini adalah separuh daripada sudut 124 darjah. Bermaksud sudut di sini adalah 124 darjah bahagi 2. Kita akan dapat 62 darjah. Bermaksud sini 62 darjah. Maka di sini juga akan jadi 62 darjah. Iaitu konsep yang kedua itu adalah sudut minor dan sudut major. Macam tu. Okey, ini pusat bulatan. Bila kita sambungkannya macam tu, sini 124 darjah, kita panggil sudut major. Jika ada satu lagi sudut di mana kakinya terletak pada titik yang sama dengan sudut major tadi, di sini adalah sudut minor kita panggil, iaitu separuh daripada 124 darjah, iaitu 62 darjah. Macam ni kita dapatlah 62 darjah. Mana sudut major sama dengan 2 kali sudut minor. Okey. Seterusnya kita tengok pula satu konsep lagi di mana ada satu bulatan. Jika ada garis tangen yang sentuh pada satu titik, kalau kita hubungkan pusat bulatan dengan titik sentuhan ni, kita akan dapat sudut 90 darjah. Di sini bermaksud sudut di sini adalah 90 darjah. Kalau di sini sudah 62, jadi selebihnya di sini adalah 90 darjah tolak 62 darjah. Kita akan dapat 28 darjah. Masuk sini 28 darjah. Jadi segitiga JOL ini adalah segitiga kaki sama. Bermaksud di sini 28, sini pun kita akan dapat 28 darjah. Kembali kepada konsep asas, kita nak cari nilai Y kan. Y di sini adalah Y di sini sama dengan Y di hujung ni. Sama dengan Y di hujung ni. Bermaksud Y di sini adalah 20 darjah tambah 28 darjah. Kita akan dapat 48 darjah. Jadi jawapannya adalah A. Jadi soalan ni kamu kena tahu yang pertama, yang ni kita panggil apa? Sudut dalam tembereng selang-seli. Selang-seli. Kemudian sudut 90 darjah. Dan ketiga ini sudut major dan sudut minor. Ada 3 konsep yang kita perlu ingat. Soalan nombor 9, dalam ajar 3 antara titik A, B, C, D, yang manakah imej bagi titik P? Imej bagi titik P. Okey, jadi titik P adalah objek di bawah pantulan pada garis RS. Okey, kita bilang saja. Okey, kita ibarat seperti cermin. Titik P ni, depan cermin ni, jarak dia berapa? Petak 1, 2, 3 petak. Bermaksud imej bagi titik P ni dengan jarak cermin juga di sebelah sana adalah 3 petak juga. 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah A. Nombor 10 pula, kedudukan meja bahar dalam kelas 5 grade adalah koordinat -1, 2. Cikgu Rahim telah memindah kedudukan bahar kod translasi 2, -1. Okey, yang ni kita kena buat jalan cerita. Okey, daripada kedudukan asalnya adalah, okey, saya tulis di sinilah. Kedudukan asal bahar adalah -1, 2. Kemudian dia mengalami translasi 2, -1. Jadi koordinat baru dia adalah, kita guna formula X tambah H, Y tambah K. Yang ni adalah nilai H, yang ni adalah nilai K.
Ini adalah nilai X, yang ini adalah nilai Y. Jadi kedudukan barunya adalah negatif 1 tambah 2 dengan 2 tambah negatif 1. Jadi kita akan dapat kedudukan bahar adalah 1, negatif 1 tambah 2 dapat 1. 2 tambah negatif 1 kita akan dapat 1 juga. 1, 1. Kemudian dia mengalami sekali lagi. Sebab cikgu itu dah ubah sekali lagi selepas ujian Mash. Dia ubah mengikut translasi 3, 4 sekali lagi. Jadi kita masih lagi guna rumus yang sama. Yang ni akan jadi nilai H. Yang ni akan jadi nilai K pula. Yang ni akan jadi nilai X, Y. Jadi kita akan dapat 1 tambah 3. 1 tambah 4. Kita akan dapat koordinat barunya adalah 4, 5. Jadi jawapannya adalah 4, 5. Jawapan dia. Jadi di sini kena ingat, untuk translasi kita boleh cari titik imejnya dengan menggunakan rumus yang ni. Yang ni kita panggil formula untuk translasi sahaja. Nombor 11. Rajah 4 menunjukkan graf bagi Y sama dengan sin X untuk nilai X ni adalah 0 darjah antara sampai 360 darjah. Jadi kita boleh buat jadual nilai. Kalau X 0 darjah, kemudian kalau kita anggarkan ni 0 darjah, ia terus sambung kepada 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan 360 darjah. Okey, macam tu kita buat jadual. Okey, yang bawah ini adalah sini sin X. Yang ni adalah nilai Y. Jadi kalau sin X nya kosong, kita akan dapat kosong juga. Kalau kita sin 90 darjah, kita akan dapat berapa? Tekan calculators. Kalau kita tekan sin 90 darjah. Okey, kalau yang di sini kita tekan sin 90 darjah. Jadi bila kita tekan sin 90 darjah, kita akan dapat 1. Bermaksud di sini adalah 1. Bermaksud 1. Bermaksud di sini adalah 90 darjah. Bermaksud untuk 180 darjah, 90 darjah di sini, maksud sini adalah 180 darjah, iaitu kosong. Kemudian tambah 90 darjah lagi, bermaksud di sini adalah 270 darjah, iaitu negatif 1. Negatif 1 dan 360 darjah di sini, dan nilainya adalah kosong. Jadi P ini adalah, nilai P adalah 270 darjah. Nombor 12. Dalam rajah 5, PR dan QS ialah garis lurus. M dan R masing-masing adalah titik tengah bagi PR dan juga QS. Ini titik tengah bagi garisan PR. R mula adalah titik tengah bagi garisan QS. Cari tan X. Okey, kalau tan X, mana X di sini kan, di luar. Jadi kita kena anggap dia berada dalam segitiga bayangan dia, macam tu. Jadi tan X sama dengan setentang bahagi dengan sebelahan. Iaitu kita dah ingat tu A. Yang ni opposite, yang ni adjacent. Jadi kita anggap yang ni X dahulu, X prime. Trigonometri kita mesti ambil nilai yang berada dalam segitiga bersudut dekat. Kita anggap X sebelah dalam. Jadi yang setentangnya adalah di sini. Berapa sini RS? Okey, R ini titik tengah QS. Bermaksud kalau QR 5, RS juga adalah 5. Jadi setentangnya adalah 5 bahagi sebelahan dia sebelah sini. Bagaimana nak tahu? Okey, nak tahu nilai ni, kita kena ingat teorem Pythagoras.
Kalau sini 5, hipotenusnya 13, automatik sini akan jadi 12. Bermaksud sebelahannya adalah bahagi 2. 6, sini 6, baru dapat 12. Macam tu. PRQ ni. PRQ. Jadi 6 bawah ni. Jadi tekan kalkulator. Jadi kita akan dapat X asalnya adalah alihkan tan. Alih ke sini. Kita dapat tan kuasa negatif 1 akan disonsangkan 5 bahagi 6. Jadi kita akan dapat prime-nya adalah 39.8056. Jadi kalau kita tengok dalam sukuan, di dalam sukuan X yang asal adalah lebih besar daripada 90. Bermaksud ia berada di sini X tersebut, ya, lebih besar pada 90. Dalam sukuan pertama kita kena ingat ni sukuan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang di sini cos sahaja yang positif. Yang di sini all positif. Yang di sini sin sahaja positif. Bermaksud di sini cosnya negatif, tannya juga adalah negatif. Bermaksud tan X mesti bertanda negatif. Okey, ini nilai dia. Okey, jadi tan X-nya adalah negatif 5/6 di jawapan dia. Okey. Yang kita cari X prime tadi 39.8056 adalah sudut yang berada bersebelahan dengan X yang sebenar. X sebenar ni lebih pada 90. Bermaksud kalau dia berada dalam sukuan kedua, soalan tanya tan, bermaksud tannya mesti negatif. Nombor 13, rajahna menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk JMRS. Okey, ini tapak dia JMRS. Namakan sudut di antara satah LMRQ dengan satah LQS. Jadi langkah cepatnya kita susun dahulu LMRQ dan LQS dalam keadaan bentuk dua baris macam ni. Kemudian bina 3 petak untuk kita cari bucu yang baru. Potong huruf yang sama iaitu Q, letak dalam petak tengah. Alright. Okey, ada dua yang sama kan, L dan juga Q. L dan juga Q. Okey, kemudian letak yang tidak dipotong dalam petak yang pertama, iaitu sama ada MR ataupun kena pilihlah antara MR yang paling dekat dengan Q apa. MR yang paling dekat dengan Q adalah R. Jadi kita letak R. Dan petak terakhir kita tengok yang belum dipotong, yang ni S. Tak S. Jadi sudutnya adalah sudut RQS ataupun sudut SQR. Okey, jadi jawapannya adalah A. Jadi soalan nombor 13 ini langkah cepat dia. Yang pertama awak kena ingat, pertama susun satah yang ditanya dalam
keadaan dua baris. Macam ni lah. Kemudian bina 3 kotak atau 3 petak. Macam ni, 3 petak. Potong huruf yang sama. Itu huruf yang sama antara baris atas dan bawah. Dan bawah, kalau di sini L dan juga Q. Kemudian huruf yang dipotong tu letak dalam petak tengah. Petak di tengah. Iaitu kalau di sini kita ambil Q. Okey. Yang kelima, pilih huruf yang tidak dipotong pada baris atas. Okey, kita tengok baris atas ini yang tidak dipotong adalah M dan R. Dan dekat dengan huruf dalam petak tengah. Okey, maksudnya antara M dan R ini, kita dah pilih Q petak tengah kan. Okey, M dan R ini yang mana paling hampir dengan Q? Okey, Q di sini. Kita nak pilih MR. M atau R yang dekat dengan Q? Kalau kita tengok R lah yang paling dekat dengan Q. Bermaksud kita pilih Q lah. Kita pilih R lah dekat dengan Q. Kita pilih R, letak R di sini. Kemudian petak akhir isi dengan huruf yang tidak dipotong. Yang tidak dipotong pada baris kedua. Macam tu. Bermaksud baris kedua yang ni LQS, yang tidak dipotong adalah S saja. Letak pada petak akhir. Jadi sudutnya adalah RQS. Kita pilih di sini RQS ada tak? Tak ada kan? Tapi kita boleh ubah sudut RQS sama juga seperti sudut SQR. SQR ada. A lah jawapan dia. Nombor 14, gajah 7, GH dan JM adalah dua tiang tegak pada satah mengufuk. Sudut dongak bagi titik J. Bermaksud kita tengok titik J ini di mana mata kita dari titik H. Di sini mata kita. Lukis mata sikit. Kita panggil sudut dongak lah. Kita tengok ke titik J. Adalah, okey, ingat sudut dongak dia mesti di antara garis mata ke objek dan garis mengufuk dari mata kita. Dia di antara dua garis tu. Ini yang penting. Garis mengufuk dari mata yang ni. Garis mata ke objek yang ni. Jadi sudutnya di mana? Sudutnya adalah di sinilah. Ni. Inilah nama sudut dongak. Iaitu sudut J H M ataupun sudut MHJ, terbalik macam tu. Yang penting H itu mesti di tengah-tengah. Jadi jawapan dia adalah JHM. Ada B lah jawapan dia. Sudut tunduk pun sama juga di antara garis mata ke objek dengan garis mengufuk dari mata. Konsepnya sama. Okey, nombor 15 ceritanya macam mana? Kumar berdiri atas di balkoni di tingkat 6 sebuah bangunan. Okey, kita kena gambarkan. Okey, sebuah bangunan.
Okey, kita bina bangunan. Okey. Di mana tinggi satu tingkat bangunan itu ialah 6 meter. Bermaksud yang ini adalah 6 tingkat. Kalau satu tingkat 6 meter bermaksud 6 darab 6. 6 tingkat darab 6 meter, kita akan dapat 36 meter ketinggian dia. Dan kumar berada di sini. Okey, kemudian terdapat sebuah kereta lepaskan dia di atas tanah mengufuk. Okey, ini bangunan berada di atas tanah mengufuk. Okey. Okey, di bawah sudut tunduk kereta dan basikal di mata kumar adalah masing-masing 30 darjah dan 45 darjah. Ia ada dua sudut tunduk. Bermaksud sudut tunduknya satu ni, satu. Kita letak dulu sudut tunduk adalah sudut di antara garis mengufuk mata kumar dengan garis yang menghubungkan objek tu. Yang ni dulu kita letak 30 darjah. 30 darjah ini adalah untuk kereta dulu. Bermaksud di sini kereta. Kemudian 45 darjah pula. Tambah 15 darjah lagi. Di sini adalah untuk basikal. Basikal di sini. Basikal. Masuk di sini. Satu lagi 45 darjah. Hitung jarak dalam meter. Jarak dalam meter dari kereta ke basikal. Okey, jarak ni berapa dia tanya. Kita letak X. Alright. Langkah pertama, kita cari dahulu okey, cari dahulu panjang garis mengufuk ke kereta. Kita dah tahu yang ni adalah 36. Dan sudut di sini adalah 30 darjah. Jadi kita boleh kira dahulu sudut kereta. Okey, jarak kereta ke, kira dahulu jarak kereta ke bangunan. Kereta bangunan. Jarak kereta bangunan dia akan muncul macam tu. Sini 36, sini 30 darjah. Okey, kita guna rumus tangent. Tan 30 darjah sama dengan setentangnya 36 bahagi bersebelahan yang kita nak cari y lah. Kita letak y per y. Jadi y sama dengan okey, 36 bahagi dengan tangent 30 darjah. Kita dapat y sama dengan 62.353. Yang ni dapat y. Langkah kedua, kita cari pula jarak basikal bangunan. Kita letak Q lah. Okey, untuk jarak basikal bangunan, kita kena ambil segitiga yang ni. Macam tu. Di mana sudutnya 45 darjah, sini 36 darjah. Masih lagi kita menggunakan rumus tangent. 45 darjah sama dengan 36 bahagi Q. Di sini Q Jadi Q sama dengan 36 bahagi tangent 45 darjah. Q sama dengan 36. Jadi X, jadi nilai X ini, X adalah ambil jarak kereta dahulu. Ni jarak kereta 62.353. Tolak jarak
basikal 36. Kita akan dapat nilai dia. Kita akan dapat 26.353. Jadi jawapannya yang ada di sini adalah C lah. Okey. Nombor 16. Rajah 8 menunjukkan kedudukan titik P dan titik Q. Cari bearing P dari Q. Okey, bearing P dari Q kita kena ingat kita kena ukur dari paksi utara, dari titik mana. Okey. Kemudian syarat yang kedua, mesti ikut arah jam. Dan tiga, kena tulis dalam bentuk 3 digit. Jadi dia cakap cari bearing P dari Q, bermaksud dari paksi utara Q ini pusing sampai ke sini. Yang ni berapa darjah. Okey, kalau kita naik sini, ni membentuk sudut dalam bentuk C. Yang ni adalah dua garis selari. Arah utara, paksi arah utara ini adalah selari garisan dia. Jadi kita boleh anggap hasil tambah dua sudut ini mesti dapat 180. Bermaksud di sini berapa? 180 tolak 125. Okey, kita akan dapat 55 darjah di sini. Jadi bearingnya adalah 360 tolak 55. Jadi bearingnya adalah 305 darjah. Jadi jawapannya adalah B. Nombor 17. Dalam rajah 9, U ialah kutub utara dan S ialah kutub selatan. PM adalah sama dengan MS. Jadi kita hamparkan yang ni dalam bentuk 3 dimensi. Kita buat dalam, lukis dalam bentuk 2 dimensi. Okey, macam tu. Okey, setiap satu ini adalah 90 darjah. 90 darjah. Okey, tengok garisan ini adalah, okey, latitude ini adalah 25 darjah utara. Bermaksud 25 darjah utara di sini. 25 darjah utara. 25 darjah utara. Bermaksud 25 darjah utara ini adalah jarak daripada garisan khatulistiwa yang ni ke sini 25. Jadi daripada kutub selatan ini kepada garisan khatulistiwa adalah 90 darjah. Jadi kalau garisan daripada kutub selatan ini ke sini adalah 90 darjah. Dan dikatakan P, kalau kita buat garisan di sini, kalau P di sini dan dia sambung kepada kutub selatan di sini S, dan garisan tengahnya adalah M. M di sini M, bermaksud panjang yang ni dengan yang ni adalah sama, iaitu 90 darjah tambah 25 bahagi 2. Kita akan dapat 57.5 darjah. Okey, 57.5 darjah M di sini. Yang ni 57.5, yang ni pun 57.5. Jadi bukan jawapannya lagi. Okey, yang ni 57.5, yang ni pun 57.5. Jadi untuk yang ni kita kena cari. Macam mana tu? 57.5 kena tolak dengan 25. Kita akan dapat 32.5 darjah.
Di sebelah mana? Ini garisan khatulistiwa, bermaksud ini adalah selatan. Selatan. Apa dia? 30.5 darjah selatan. Nombor 18, fakturkan 36x tolak 4x y kuasa 2 selengkapnya. Jadi kita keluarkan faktor sepunya dia. Faktor sepunyanya kita boleh keluarkan 4. 4 darab 9. 36 x tolak x y kuasa 2. Okey, ada lagi faktor sepunya dia, iaitu x. Kita keluarkan x, 4x darab 9 tolak y kuasa 2. Kemudian kita fakturkan yang dalam kurungan ni. 4x, yang ni 9 ni adalah 3 kuasa 2. Sama dengan y kuasa 2. Jadi kita boleh permudahkan lagi. 4x. Okey, 3 kuasa 2 tolak y kuasa. Kita boleh guna konsep yang mana? Konsepnya adalah a kuasa 2 tolak b kuasa 2 akan sama dengan a tolak b, a tambah b. Macam tu. Jadi yang ni kita akan dapat 3 tolak y, 3 tambah y. Ataupun sama seperti D. Nombor 19, ungkapkan 2mn tambah 4n bahagi 9 tolak n kuasa 2 bahagi 6mn per 3 tolak n dalam satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Jadi bahagi kita tukar menjadi darab, dia akan songsankan penyebut dan pengangka. Pengangka pergi bawah, penyebut pergi atas. Kita akan dapat macam mana? 2mn tambah 4n bahagi 9 tolak n kuasa 2 darab 3 tolak n per dengan 6mn. Okey, langkah seterusnya kita keluarkan faktor sepunya. Kalau 2mn tambah 4n, faktor sepunyanya kita boleh keluarkan 2n. 2n darab apa? Dapat 2mn darab m tambah 2. Okey, yang ni kita boleh faktorkan menjadi 3 kuasa 2 tolak n kuasa 2 darab 3 tolak n, letak dalam kurungan lah, bahagi yang ni keluarkan faktor sepunya dia, iaitu 2n darab 3m. Okey, jadi di sini kita tengok 2n boleh dimasukkan dengan 2n yang di bawah. 2n darab 1, 2n, 2n darab 1, 2n. Okey, seterusnya yang tinggal adalah m tambah 2. Yang di bawah ni kita boleh fakturkan lagi menjadi konsep macam nombor 18 tadi ni. Konsep asal ni, fakturkan macam ni. Kita akan dapat 3 tolak n, 3 tambah n darab 3 tolak n per dengan 3m. Jadi kita boleh mansuhkan yang atas ni 3 tolak n dengan 3 tolak n di bawah. Jadi yang tinggal adalah m tambah 2 per 3m darab 3 tambah n. Yang ni darab 2 ni, yang ni darab 2 ni. Okey, jadi jawapannya adalah D. Nombor 20, diberi bahawa P sama dengan 5 per dengan punca kuasa 2 Q tambah R. Ungkapkan Q dalam sebutan P dan R. Okey, yang nak jadikan Q sebagai perkara rumus. Jadi langkah pertama, kita alihkan dulu punca kuasa 2 Q tambah R ini ke sebelah kiri. Asalnya bahagi, dia akan menjadi darab. Jadi kita akan dapat P darab punca kuasa 2 Q tambah R sama dengan
Okey, selepas kita alihkan punca kuasa 2 Q tambah R ke kiri akan jadi darab. Okey, kita alihkan sekali lagi P pula ke sebelah kanan. Asalnya darab, ia akan jadi bahagi. Yang tinggal di sini adalah punca kuasa 2 Q tambah R sama dengan 5 bahagi P. 5 per P lah. Okey, seterusnya saya tulis sebelah sini. Okey, punca kuasa 2 ini kita alihkan ke kanan. Dia akan jadi kuasa 2. Jadi yang tinggal adalah Q tambah R sama dengan kita punca kuasa 2 kan semua yang ada di sebelah kanan ini. Macam tu. Okey. Kita nak jadikan Q sebagai perkara rumus ni. Biar Q saja berada di sebelah kiri. Yang lain semua berada di sebelah kanan. Jadi satu lagi. Tambah R ini kita alihkan ke kanan sekali lagi. Asalnya tambah, ia akan jadi tolak. Jadi yang tinggal adalah Q sama dengan 5 kuasa 2, 25 per P kuasa 2 tolak R. Jadi jawapannya yang mana? Adakah yang ni? Bukan. Ya, ini. Jadi jawapannya adalah C. Soalan seterusnya nombor 21. Diberi bahawa 3 tolak 2 kurungan X tolak 1 kurungan per dengan 3 sama dengan X per 2. Cari nilai X. Okay, kita nak cari nilai X, bermaksud semua yang ada X ini kena pindah ke sebelah kiri. Okey. Langkah pertama, kita hapuskan dulu penyebut dia ni. 3. Jadi nak hapuskan 3 ni, kita kena darab dengan 3 ke semua ungkapan sama ada sebelah kanan atau sebelah kiri. 3 darab 3 kita dapat ada 9 tolak. Okey, yang ni kita boleh darab masuk. Kita pecahkan tanda kurungan. 2x tolak 2 sama dengan ni, bila kita alih ke kanan dia akan jadi darab X per 2 darab 3. Yang ni kita pecahkan kurungan, kita akan dapat 9 tolak 2x tambah 2 sama dengan 3x per 2. Kita selesaikan 9 dengan 2, iaitu 9 tambah 2 dapat 11. Jadi kita akan dapat 11 tolak 2x sama dengan 3x per 2. Alihkan 2, kita akan dapat, asalnya bahagi, kita akan dapat darab. Jadi 2 darab 11 tolak 2x sama dengan 3x. Jadi yang ni kita pecahkan tanda kurung, kita darab masuk, kita akan dapat 22 tolak 4x sama dengan 3x. Alihkan negatif 4x ke kanan, kita akan dapat tambah 22 sama dengan 3x tambah 4x dapat 7x. Alihkan 7 ke kiri pula, asalnya darab, dapat bahagi 22 per 7. Jadi nilai X nya adalah 22 per 7. B jawapan dia. Soalan seterusnya nombor 22. Ringkaskan A kuasa 2 B kuasa 5 kurungan kuasa 1 per 2 darab A kuasa negatif 4 B kuasa 3 per 2. 1 per 2 kita darab masuk, pecahkan tanda kurung, kita akan dapat A ni darab masuk 1 per 2 darab 2 B 5 darab 1 per 2 darab A kuasa negatif 4 B kuasa 3 per 2. Jadi kita akan dapat A 2 darab 2 dapat 1 kuasa 1, kita tak tulis. B kuasa 5 per 2 darab A kuasa negatif 4 B kuasa 3 per 2. Okey, bila
Operasi yang terlibat adalah darab. Kuasanya kita perlu tambah. Kuasanya 1 tambah dengan yang ni, tambah negatif 4. B 5/2 tambah 3/2. Kita akan dapat A kuasa negatif 3, B kuasa 8/2. Macam tu. Kita akan dapat A kuasa negatif 3, B kuasa 4. Okey, tidak ada kan? A ni kita boleh ubah menjadi, okey, A ni sama seperti A 1/A kuasa 3. Jadi 1/A kuasa 3 darab B kuasa 4. Kita akan dapat B kuasa 4/A kuasa 3. Sorry, tak nampak. Depannya adalah B. Okey, saya ulang balik yang ni. Okey, kita dapat A kuasa negatif 3, B kuasa 8/2. 8/2 ni dapat 4. Jadi B kuasa 4. A kuasa negatif 3 ini sama juga seperti 1/A kuasa 3. Ini sama dengan A kuasa negatif 3. Jadi kita ganti masuk ni. Kita akan dapat B kuasa 4 per dengan A kuasa 3. Nombor 23. Diberi A lebih kecil pada X dan X lebih kecil atau sama dengan B. Cari nilai mungkin bagi A dan B yang memuaskan kedua-dua kesamaan. 1 tolak 3X lebih kecil pada 7 dan 4X tolak 8 lebih kecil atau sama dengan 20. Jadi kita kena selesaikan satu persatu. 1 tolak 3X, kita cari X tu, alihkan 1, dia akan jadi tolak. Jadi yang tinggal negatif 3X lebih kecil daripada 7 tolak 1 dapat 6. Okey, kemudian alihkan negatif 3, asalnya darab, dia akan jadi bahagi. Jadi X, simbol ini apabila kita alihkan yang darab negatif, ada tanda negatif, alih kanan, simbolnya akan bertentangan, berubah menjadi lebih besar. Daripada lebih kecil menjadi lebih besar. Jadi 6 bahagi dengan negatif 3. Jadi kita akan dapat X lebih besar daripada negatif 2. Kemudian 4X tolak 8 lebih kecil atau sama dengan 20. Alihkan negatif 8 ke kanan, kita akan dapat 4X lebih kecil atau sama dengan 20 tolak 8 dapat 20 tambah 8. Asalnya tolak, bila alihkan akan dapat tambah. Kita akan dapat 28. Dapat 28. Alihkan 4, asalnya darab, kita akan dapat bahagi. 28 bahagi 4. Kita akan dapat X lebih kecil daripada 7. Jadi nilai di sini, okey, kalau kita tengok, dia bagi A lebih kecil daripada X lebih kecil atau sama dengan B. Jadi X itu lebih kecil daripada 7, bermaksud X lebih kecil daripada 7, lebih besar daripada negatif 2. Jadi A nya adalah negatif 2, B adalah 7. Okey, D jawapan dia. Okey, soalan nombor 24. Senaraikan semua integer R yang memuaskan ketaksamaan negatif 12 tolak 2R lebih kecil atau sama dengan 4R tolak 6 dan lebih kecil pada R. Okey, kita kena pecah ceraikan satu persatu. Mula-mula kita ambil negatif 12 tolak 2R lebih kecil atau sama dengan 4R tolak 6. Jadi di sini kita akan dapat, kita alihkan negatif 6 ke kiri, negatif 2R ke kanan. Kita akan dapat negatif 12 tambah 6, dia akan jadi tambah. Ini pun akan jadi tambah, lebih kecil daripada 4R tambah 2R. Kita akan dapat, yang ni akan dapat negatif 6, yang ni kita akan dapat 6R alihkan 6,
kita dapat bahagi, asalnya darab alih jadi bahagi, dapat negatif 1. Bermaksud R itu lebih besar daripada negatif 1 yang pertama. Kemudian 4R tolak 6 lebih kecil daripada R. Kita alihkan negatif 6 ke sini akan jadi tambah, R alih ke sini akan jadi tolak. 4R tolak R lebih kecil daripada 6. Jadi 3R. 4R tolak R, 3R lebih kecil daripada 6. Alihkan 3, asalnya darab. Kita akan dapat bahagi 6 bahagi 3, dapat 2. Bermaksud R ini lebih besar pada negatif 1. Kalau besar daripada atau sama dengan negatif 1, bermaksud negatif 1, 0, 1, 2 tidak boleh masuk sebab ia lebih kecil saja. Tak ada calik di bawah. Tak ada tanda sama dengan di bawah. Bermaksud ini jawapan dia. Negatif 1, 0, 1. Okey, soalan nombor 25. Jadual 1 menunjukkan bilangan ahli dalam 5 persatuan di SMK 2 yang runtuh. Okey, ini dia dah bagi setiap ahli. Jika maklumat yang diberikan itu diwakili oleh sebuah catapai, cari sudut yang diwakili bilangan ahli dalam persatuan jarah dan juga bahasa. Okey, jumlah semua sekali adalah 160, 240, 290, 360. Okey, betul ke? Ulang balik. 160, 240, 290, 360. Okey, sebuah catapai sudutnya adalah 360 darjah. Okey, sudut dia 360 darjah. Jadi tanya persatuan sejarah, sejarah adalah 60. Dan persatuan bahasa adalah 80. Jadi tambah dua ini, kita akan dapat 80 tambah 60, kita akan dapat 140. Kalau kita tengok 360 dia berkadar langsung dengan 360 darjah. Jadi kita boleh katakan sudut yang diwakili oleh dua persatuan ini adalah 140 darjah. Okey, nombor 26. Ajar 2 menunjukkan satu set data. Okey, semua sekali ada berapa data? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4 darab 3 ada 12 data. Kekerapannya semua sekali. Cari min bagi data itu. Okey, min sama dengan kita tambah semua. 11 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 11 tambah 3. Terbahagi dengan jumlah datanya 12. Kita akan dapat 6.5. Jawapan dia. Okey, itu saja. Okey, soalan nombor 27. Ajar 10 menunjukkan catapalan, iaitu mewakili bilangan guli dalam 3 buah kotak. 2, 3 dan bilangan guli dalam kotak S tidak ditunjukkan. Okey. Jumlah guli di dalam kotak S ialah 50%. Okey. 50% lebih daripada guli merah di dalam kotak M. Cari peratus bilangan guli di dalam kotak S daripada jumlah guli dalam keempat-empat kotak. Okey. 50% lebih bermaksud 50% ini berapa dari guli merah kotak M. Kotak M guli merahnya adalah berwarna cerah. Yang ni berapa ni? 30, 40. Bermaksud di sini adalah 10. Bermaksud 50% daripada 10, kita akan dapat 5 biji saja lebih. Bermaksud kotak S bilangan biji gulinya adalah 10 tambah 5, 15 biji. Kotak S di sini 15 biji sampai di sini sahaja. Guli untuk kotak S. Okey, cari peratus bilangan guli daripada jumlah keempat-empat kotak ini. Bermaksud peratusnya adalah sama dengan 15
per dengan jumlah semua. Kalau yang ini 35, yang ni 40, yang ni 30, yang ni 15. Per dengan 35 tambah 40 tambah 30 tambah 15 tambah semua ni. Okey, sorry tak nampak. Darab dengan 100%. Kita akan dapat 15 per dengan 110 darab 100%. Kita akan dapat, okey, silap, bukan 110 ni, 120. Jadi 15 bahagi 120, kita akan dapat, darab dengan 100%, kita akan dapat 12.5%. Jadi jawapannya adalah A. Okey, 15 guli yang kita dapat adalah dalam kotak S. Dan per dengan jumlah semua sekali adalah 35 tambah 40 tambah 30 tambah 5 dapat 120. Darab dengan 100%, kita akan dapat 12.5% untuk guli dalam kotak S. Dan jumlah keseluruhan dia 12.5 lah. Apa dia? Okey, soalan nombor 28. Antara berikut yang manakah mewakili graf Y sama dengan X kuasa 3 tambah 8? Okey, kuasa 3 bermaksud itu adalah graf kubik. Graf kubik bentuknya sama ada macam ni ataupun macam ni. Kalau yang ni, nilai A-nya lebih besar daripada kosong, iaitu positif lah. Yang ni A lebih kecil daripada kosong, iaitu Okey, kubik yang mestilah bentuk macam ni. Yang ni A, nilai A-nya lebih besar pada kosong, iaitu positif. Yang ni adalah A lebih kecil pada kosong, iaitu negatif. Kalau bermula pada sukuan kedua, kalau bermula pada sukuan pertama, ia A lebih besar pada kosong, bermaksud positif. Okey, graf kubik bentuknya macam ni. Jadi kita pilih, bermaksud ini graf kuadratik. Salah. Ni pun graf kuadratik. Salah. Okey, kemudian kita pilih tengok nilai A di sini adalah positif. Positif bermaksud dia bermula dari sebelah sini. Jadi yang ni bermula daripada sukuan kedua. Salah lah. Jadi jawapannya yang tinggal adalah D. Dan 8 ini adalah pintasan Y dia. 8 di sini. Okey. Soalan nombor 29. Diberi S, okey, yang integer dan X lebih kecil daripada 9. Okey, X lebih kecil daripada 9. Okey. T ialah nombor ganjil. X ialah nombor ganjil dan X lebih besar atau sama dengan 3. Nyatakan S bersilang dengan T. Jadi kita senaraikan dahulu. S sama dengan lebih kecil daripada 9. Bermaksud kalau lebih kecil daripada 9, masuk 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1 dan seterusnya. Dan T pula ialah nombor ganjil dan X lebih kecil atau sama dengan 3. Lebih besar atau sama dengan 3. Nombor ganjil maksud 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi S bersilang dengan T. Yang bersilangnya adalah 7. 3 tidak ada. Ada 3 ada. 5 pun ada. 9 tidak ada sebab 8 dia lebih kecil daripada 9. Bermula dengan 8. 9 tak ada, 11 tak ada, 13 ada, tak ada. Okey, yang tinggal adalah 3, 5, 7. Yang negatif di sini tidak termasuk. Kenapa? Sebab X mesti lebih besar atau sama dengan 3. Jadi apanya 3, 5,
A. Okey, kita akan dapat 80. Tapi kena ingat, ini adalah kesatuan. Kesatuan kita kena tolak yang berulang 12. Kena tolak 12 sebab dia berulang. Jadi yang tinggal adalah 68. Jawapannya adalah D. Nombor 31, rajah dua ialah gambar rajah B yang menunjukkan set semesta, set A dan set B. Kawasan berlorek mewakili set. Okey, kalau kita tengok kawasan berlorek, ini adalah kawasan B, di mana dia tidak termasuk kawasan A, bermaksud di luar kawasan A. Kalau di luar kawasan A, bermaksud A pelengkap. Okey, kita tengok pilihan jawapan dia semua melibatkan persilangan. Jadi B bersilang dengan A pelengkap. Jadi yang di luar kawasan A yang ni lah. Okey, yang ni adalah A pelengkap, yang ni adalah B. Jadi jawapannya adalah B. Soalan nombor 32, satu garis lurus mempunyai kecukupan negatif 3 dan melalui titik 3 negatif 6. Pintasan X bagi garis lurus itu ialah, okey, kita kena ganti masuk ke dalam rumus persamaan garis lurus MX tambah C. Yang ni adalah untuk nilai M. Okey, kita ganti masuk, kita akan dapat negatif 3X tambah C. Okey, kita cari nilai C dahulu menggunakan titik 3 negatif 6. Ini nilai X, Y. Y-nya negatif 6 sama dengan negatif 3 darab 3 tambah C. Negatif 6 sama dengan negatif 9 tambah C. Alihkan negatif 9 sini akan jadi tambah. Negatif 6 tambah 9, kita akan dapat 3. C sama dengan 3. Kita akan dapat persamaan barunya adalah Y sama dengan negatif 3X tambah 3. Jadi untuk cari pintasan X, gantikan Y sama dengan 0. 0 sama dengan negatif 3X tambah 3. Alihkan negatif 3X ke kiri, akan dapat tambah 3X sama dengan 3. Alihkan 3, asalnya darab, akan jadi bahagi. X sama 3 bagi 3 dapat 1. Jadi pintasan X-nya adalah 1. Okay, soalan nombor 33. Okey, koordinat bagi titik P ialah negatif 34 dan kecukupan garis lurus PQ ialah negatif 1. Koordinat bagi titik Q yang mungkin ialah, okey, jadi kita terbitkan satu persamaan dulu. Ni kecukupan dia M. Y sama dengan negatif 1X tambah C. Okey, kita ganti masuk nilai negatif 34. Nilai X, ini nilai Y. Okey, Y-nya adalah 4 sama dengan negatif 3 tambah C. Jadi 4, 3 tambah C, alihkan 3 akan dapat 1. 4 tolak 3 lah. C. Jadi kita akan dapat persamaannya adalah Y sama dengan negatif X tambah 1. Okey, kita akan guna rumus ni ataupun persamaan ni untuk mencari nilai yang memuaskan. Cuba kita ambil titik negatif 3 dan juga negatif 2 dulu. Yang ni nilai X, nilai Y. Di mana Y-nya adalah negatif 2. Sama dengan negatif X. Negatif 3 tambah 1. Jadi kita dapat negatif 2. Adakah sama? Negatif dan positif 4 tidak sama. Jadi A tak boleh. Kita cuba yang lain lagi. Ambil yang ni pula, X2. Y-nya 2. Negatif 3 tambah 1. 2 sama negatif 2. Tak sama juga. Tak boleh. B. C. XY. Y-nya 2. Sama dengan negatif 1 tambah 1. 2 sama dengan 2. Okey, C boleh. Ini untuk C.
Ini untuk B, ini untuk A. Ya, C jawapan dia. Kalau D memang tak boleh juga. Kalau kita ganti masuk XY nya dalam persamaan 2 sama dengan negatif 1 tambah 1, 2 sama dengan kosong. Tak boleh. Tak boleh ni pun tak boleh ya. Jadi yang boleh adalah C. Soalan seterusnya 34. Sebuah kotak mengandungi 24 biji oren dan beberapa biji apple. Sebiji buah dipilih secara rawat daripada kotak itu. Kebarangkalian menulis sebiji apple. Okey. Kebarangkalian menulis sebiji apple. P E apple sama dengan 4/7. Jadi dia mahu cari bilangan apple itu berapa. Okey. Beberapa biji apple ini kita letak X dan 24 biji oren, 24 oren. Jadi NS-nya adalah 24 tambah X. Jadi konsep asasnya adalah kebarangkalian apple sama dengan bilangan apple bahagi dengan NS, iaitu kebarangkaliannya 4/7 sama dengan bilangan apple kita tidak tahu. Jadi yang kita tak tahu ni kita ganti dengan X. X per dengan bilangan keseluruhan 24 tambah X. Jadi kita pemudahkan. Jadi kita darab silang, kita akan dapat 4 darab 24 tambah X sama dengan 7X. Darab masuk 96 tambah 4X sama dengan 7X. Alihkan 4X, kita akan dapat 96, 7X tolak 4X dapat 3X. Alihkan 3, 96 bahagi dengan 3, kita akan dapat 32 sama dengan X. Jadi jawapannya bilangan biji apple adalah 32. Okey, nombor 35. Jadual 3 menunjukkan bagaimana sekumpulan 400 orang murid ke sekolah. Okey, basikal, motosikal, kereta dan bas. Bilangan murid. Seorang murid dipilih secara rawat daripada kumpulan itu. Cari kebarangkalian bahawa murid itu pergi sekolah dengan kereta. Kereta jumlahnya adalah 80. Bermaksud kebarangkaliannya 80 per dengan jumlah semua murid adalah 400. Jadi 80 per 400 sama dengan 8/1, 8/5, 1/5. Jadi jawapannya adalah C. Nombor 36. Hubungan antara pemboleh ubah X, Y dan Z adalah X alpha Y per Z. Per Z atau per Z. Diberi bahawa X sama dengan 10, Y sama dengan 4 dan Z sama dengan 8. Okey, kita akan guna maklumat yang dibagi ini untuk cari nilai K itu berapa, pemalar. Okey, jadi persamaan dalam bentuk simbol ini kita ubah kepada bentuk persamaan X sama dengan KY per Z. Okey. Dan kita ganti masuk nilai ke dalam ni. Kita akan dapat X-nya adalah 10 sama dengan KY-nya 4 per dengan 8. Alihkan, asalnya dah bahagi, kita akan dapat darab 80 sama 4K, alihkan 4. Jadi bahagi 80 bahagi 4, kita dapat 20. Jadi K-nya adalah 20. Ganti masuk, kita akan dapat persamaan baru. X sama dengan 20Y per Z. Okey. Kita akan gantikan masuk nilai X dan Y ini untuk mencari nilai Z yang dia tanya. X-nya adalah 2/5 sama dengan 20 darab 2 per Z. Darab silang. Kita akan dapat 2Z sama dengan 40 darab 5. 40 darab 5 dapat 200. Jadi Z sama dengan, alihkan ni akan jadi bahagi 200 bagi 2 dapat 100.
Kita nampak. Okey, dapat 100 D. (37) diberi adalah Y berkadar langsung dengan Z. Dan Z adalah 3N tambah 4 berkadar langsung dengan 3N tambah 4. Okey. Jadi kita akan dapat persamaan yang bentuk baru Y sama dengan K darab 3N tambah 4. Okey. Kita ganti masuk Y sama dengan 5. K, N-nya adalah 2. 3 darab 2 tambah 4. Kita dapat 5. 3 darab 2, 6. 6 tambah 4, 10. 10 K lah. 10 alih ke sini akan jadi bahagi 5 bahagi 10. Dapat 1/2. Jadi nilai K adalah 1/2. Jadi persamaan yang baru kita akan dapat adalah Y sama dengan 1/2 Z, ataupun Y sama dengan Z/2. Jadi jawapan dia adalah A. Nombor 38. Jadual 4 menunjukkan hubungan antara 3 pemboleh ubah P, Q dan R. Diberi bahawa P berkadar langsung dengan Q kuasa 3 per dengan R kuasa 1/2. Okey. Jadi kita tulis dahulu P berkadar langsung dengan Q kuasa 3 per R kuasa 1/2. Jadi kita ubah kepada bentuk persamaan. P sama dengan KQ kuasa 3 per R kuasa 1/2 ni kita boleh tulis dalam bentuk punca kuasa 2R. Okey, ini persamaan dia. Jadi kita ganti masuk nilai yang dah ada ni dulu. Kolom yang pertama tu P nya adalah 4. Okey, untuk cari nilai K ni berapa? Okey, Q kuasa 3, 2 kuasa 3 bahagi punca kuasa 2R adalah 16. Jadi kita dapat 4, 2 kuasa 3, 8. Dapat 8K bahagi punca kuasa 16 dapat 4. Alihkan ke sini akan jadi darab. Kita akan dapat 16 sama dengan 8K. Alihkan 8 jadi bahagi. Asalnya darab jadi bahagi. 16 bahagi 8 dapat 2K sama dengan 2. Okey, terbitkan satu persamaan yang baru. P sama dengan K sama dengan 2 ni ganti masuk 2Q kuasa 3 per dengan punca kuasa 2R. Okey, yang ni kita akan guna untuk cari nilai M pula. P nya adalah 9 sama 2 sama dengan 2. Q nya adalah 3 kuasa 3 bahagi dengan punca kuasa 2M. Jadi yang ni kita alih ke sini. Kita akan dapat 9 punca kuasa 2M sama dengan 3 kuasa 3, 27 darab 2, 54. Alihkan 9, kita akan dapat bahagi 3 punca kuasa 2M. 54 bahagi 9, kita akan dapat 6. Kemudian alihkan punca kuasa 2, dia akan jadi 6 kuasa 2. M sama dengan 36. Jadi jawapan dia B. Okey, nombor 39. Okey, penambahan metrik. Okey, kita tambah 7 tambah 4, 11 tolak 5, 6 tambah 2 dapat 8. Okey, sini pula 1 tambah 7, 8. 8 tolak 3, 5. 5 tambah 4 dapat 9.
6 tambah 8, 14 tolak 2, 12 tambah 7, 19. 4 tambah 6, 10 tolak 9, 1. 1 tambah 9 dapat 10. Jadi 8, 9, 19, 10. Okey, B jawapan dia. Dan last sekali, jumlah harga bagi 1 liter minyak masak jenama X dan 1 liter minyak masak jenama Y ialah RM19.5. Bermaksud X tambah Y sama dengan RM19.50. Beza harga antara 3 liter minyak masak Y X 3X tolak dengan 1 liter minyak masak Y adalah RM12.50. Okey, kita keluarkan persamaan macam ni dulu. Okey. Kemudian kita ubah kepada bentuk metrik. Jadi kalau bentuk metrik, ambil perkalinya 1 yang bawah 3, yang ni 1 yang bawah negatif 1. Kemudian pemboleh ubahnya adalah XY dan jawapannya 19.50, 12.50. Jadi yang mana yang sepadan dengan ni? Yang sepadan adalah okey, D jawapannya. Okey, itu saja. Jadi semoga bermanfaat.